Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua anak murid Cikgu Ciu di sini. Hari ini kita akan belajar tentang reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union. Kamu kena ingat, what is reaksi? Reaksi is tindak balas, tindak balas ataupun action. What action? What is the next step of how to tackle the Malayan Union plan? So, ini Malayan Union. Okay, what is Malayan Union? Malayan Union ini ialah gabungan di mana British nak buat satu pentadbiran yang baru. British nak buat satu pentadbiran yang baru. Di mana gabungan Gabungan negeri-negeri selat, iaitu Pulau Pinang, Melaka, dan kemudian negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, campur lagi negeri-negeri Melayu bersekutu, gabung jadi Malayan Union. Apa maksud Malayan Union lagi? Malayan Union bermaksud raja hanya jadi ketua agama Islam dan ada istiadat orang Melayu. Mana boleh macam tu. Malayan Union untuk orang putih, bukan untuk raja dan orang Melayu. Ini yang orang Melayu benci dan tolak Malayan Union Plan. Hanya ketua agama Islam. Kamu kena ingat macam ni. Malayan Union ini untuk orang putih saja dan raja hanya jaga ketua. Jadi ketua agama Islam saja. So kita akan tengok. What is the reaction penduduk tempatan? Penduduk tempatan ni ada tiga. Orang Melayu sebagai majoriti lah di sana. Lepas tu pendatang, kaum pendatang. Kaum pendatang itu dulu Cina dan India. Siapa yang bawa masuk? British bawa masuk. So apabila British datang balik memperkenalkan Malayan Union untuk nak jadikan satu pentadbiran di mana orang putih yang jaga, raja hanya ketua agama Islam dan ada istiadat orang Melayu. Ada orang komen setakat ni, sebab saya ulang sekali lagi, sebab raja-raja Melayu ini hanya menjadi ketua agama Islam dan ketua adat istiadat orang Melayu. Sebab itu di mana kamu kena lihat, orang Melayu hanya orang yang kedua, bukannya orang yang pertama yang kena diangkat oleh British. British hanya dia just ambil kesempatan terhadap kedudukan raja-raja Melayu. So bekas pegawai British juga yang pernah berkhidmat di tanah Melayu tidak menyokong Malayan Union Plan ini. Dianggap satu penjajahan, bukan nak memberi kemerdekaan. So mengapa penentangan raja-raja Melayu ini berlaku? So penentangan kita akan tengok raja-raja Melayu only today. Kita akan tengok raja-raja Melayu only today. So Cikgu Ciu dah cakap tadi sebab apa raja-raja Melayu menentang Malayan Union. Sebab hanya menjadi ketua agama Islam dan ketua adat istiadat orang Melayu. Kenapa macam tu? British ni sangat jahat. Okey, so terdapat pelbagai reaksi. So ada tindak balas dari raja-raja Melayu, iaitu mereka menganggap MU ini sebagai bentuk penjajahan oleh British. Yang kedua, Sultan Melayu hilang kedaulatan. What is kedaulatan? Kuasa mentadbir. Kuasa mentadbir. Kedaulatan is kuasa mentadbir dan kuasa politik. Sebab apa? Hanya jadi ketua agama Islam dan adat istiadat orang Melayu. Dan hak-hak raja Melayu sudah hancur apabila Malayan Union diperkenalkan. So itu nombor 2. Nombor 3, raja-raja Melayu ini dia suarakan bantahan lah, dia tak setuju.
disagree with Malayan Union Plan. So macam mana? Dia menentang tentangan ni tak sokong, tidak suka baginda terhadap Malayan Union sebab mengugat kedudukan. So raja-raja Melayu ni dia menentang melalui pelbagai cara. Kita tengok cara macam mana raja-raja Melayu menentang Malayan Union. Adakah Raja Melayu ini dia guna senapan, keris ataupun apa kaedah dia? To lawan MU. Okey. Kita tengok cara-cara bantahan Raja Melayu. Kita akan tengok macam mana raja-raja Melayu ini menentang. Yang pertama, membawa kes membawa kes Malayan Union Plan ini. Itu British buat satu penjajahan ataupun satu pentadbiran yang baru untuk kepentingan orang putih saja, bukan raja-raja Melayu dan orang Melayu. Bawa kes ini ke mana? Mahkamah Tinggi England. Dia pergi ke England. Raja-raja pergi ke England. So persidangan ini meeting. Persidangan ialah meeting. Persidangan raja-raja Melayu di istana Iskandariah, nama istana itu Kuala Kangsar pada bulan April 1946 ni. Dia meeting lepas tu ada result. Meeting memutuskan untuk mengemukakan bantahan melalui Mahkamah Tinggi di England. So raja ni meeting dia kata kena buat satu rejection ataupun satu reaksi kepada Mahkamah Tinggi England. Ini yang pertama. Yang kedua, siapa yang bawa kes ini? Siapa yang bawa kes Malayan Union ini? Siapa? Iaitu Sultan Perak, Sultan Kedah dan Sultan Johor. Tiga orang sultan yang membawa kes ini ke mana? Berangkat ni pergi ke England. So tiga sultan ni, Sultan Perak, Sultan Kedah, Johor ini, dia pergi ke England untuk hadir bantah Malayan Union di Mahkamah England. Ini nombor 2. Kenapa? Sebab Sultan Perak, Sultan Kedah, Sultan Johor dan 6 lagi sultan dia dipaksa oleh siapa? Dipaksa oleh Sir Harold MacMichael untuk menandatangan surat perjanjian Malayan Union. Itu yang jadi masalah. Sebab itu tiga wakil sultan ini pergi ke England untuk mengemukakan bantahan terhadap Malayan Union. So Daniel tulis Raja Melayu hanya jadi pemimpin orang Islam sahaja. Pemimpin agama Daniel, pemimpin agama Islam dan adat istiadat orang Melayu sahaja. Kalau pemimpin orang Islam, maksudnya dia ketua lagi lah, ketua pemerintahan. Tetapi semasa British, raja tak ada kuasa pemerintahan lagi. Hanya pemimpin agama, bukan pemimpin orang Islam. Pemimpin agama saja. Skop dia kecil, agama saja. Tak boleh yang lain. Okay, thank you Daniel sebab try. Thank you for your training. Menurut sistem perundangan British, MacMichael ni, Cikgu Cu cakap ni, mendapatkan persetujuan daripada raja-raja Melayu tidak sah. Tidak sah itu tak beri masa yang cukup, paksa raja, you tak sign, you akan ada masalah. So Raja Melayu tak diberi masa untuk tanda tangan surat perjanjian Malayan Union. Kemudian kita tengok nombor 2, tadi pergi buat bantahan di England. Sekarang hantar surat bantahan ke London pula. Tengok tadi buat bantahan di Mahkamah England Tadi Mahkamah England, betul. Siapa sultan yang bawa kes bantahan Malayan Union di Mahkamah Tinggi England? Anda boleh tulis di ruangan komen, nanti Cikgu baca. So Mahkamah Tinggi England. Tadi nombor 2
dia menghantar surat bantahan pula. So Sultan Kedah, Perak, Johor ini mengutuskan surat bantahan ini kepada George Henry Hall, mendakwa baginda diperdaya oleh McMichael. McMichael ini dapat tanda tangan secara tidak sah. Dia tipu raja untuk menjayakan Malayan Union. So beberapa orang raja mendakwa diugut. Uish, McMichael ni bukan baik. Dia paksa raja lagi, dia ugut raja. Kalau dia tak sign, habis kamu esok kamu tak akan makan nasi. Contoh supaya menurunkan tanda tangan. So ugut kena tanda tangan tanpa menyedari akibatnya. So raja tidak diberi masa untuk sign Malayan Union Plan. Raja-raja Melayu memohon British memansuhkan. What is mansuh? Mansuh is tarik balik. Mansuh is tarik balik. Maksudnya tarik balik tu delete. Persetujuan yang ditandatangan ni itu. Bermaksud McMichael ni dia paksa. So dengan bantahan ke London ini, raja-raja Melayu, 9 orang raja Melayu ini, dia menyusulkan, meminta British tarik balik tanda tangan yang dipaksa, yang diugut oleh McMichael. Okay. So Sultan Syed Putra Jamalulai iaitu Raja Perlis, kena ingat Raja Perlis. Kena ingat Raja Perlis juga mengirim telegram bukan telegram sekarang. Dulu guna satu alat yang telegram itu satu kertas ada macam dot itu Cikgu Chiu akan share lah sekiranya sampai waktu apa yang kaitan dengan telegram ni kepada kerajaan British di London. So Raja Perlis ni type satu telegram, satu message lah kepada London untuk menyesuarakan rasa tidak puas hati baginda terhadap tindakan McMichael. McMichael ni tipu ugut tak baik layanan buruk yang diberikan oleh McMichael kepada Sultan. So cannot kena buat bantahan. So baginda tidak diberi peluang so Raja Perlis ini tidak diberi peluang untuk mendapatkan nasihat daripada pembesar negeri sebab kena ingat raja dibantu oleh pembesar dulu so British ini, McMichael ini tak bagi tempat ruangan kepada McMichael tidak diberi ruangan kepada raja-raja Melayu untuk berfikir dulu sebelum tanda tangan Malayan Union Plan. So kemudian lepas tu tadi kita tengok membawa kes ke Mahkamah Tinggi England. Nombor 2 menghantar surat bantahan ke London. Nombor 3 menyokong Kongres Melayu. Kongres Melayu ni what is Kongres Melayu? Kongres bermaksud satu perjumpaan besar-besaran satu perjumpaan besar-besaran oleh orang Melayu. So Kongres Melayu turut disokong oleh raja-raja Melayu. So raja-raja Melayu ni sangat marah terhadap British, so sokong perjumpaan besar-besaran orang Melayu. So Kongres ini menunjukkan kesungguhan orang Melayu menolak Malayan Union. So orang Melayu tak nak Malayan Union. So Sultan Isyamuddin Alam Shah Ibni Amahun Sultan Alauddin Sulaiman Shah mendema 15,000 kaya Sultan kaya kepada Persatuan Melayu Selangor yang menjadi tuan rumah Kongres Melayu pertama. Maksudnya pemimpin-pemimpin orang Melayu berkumpul di mana? Berkumpul di Selangor. Kena ingat Kongres pertama orang Melayu di Selangor. Baginda juga merasmikan pembukaan
kongres tersebut. So, raja dan masyarakat orang Melayu ini bekerjasama untuk menentang apa? Menentang Malayan Union yang merugikan orang Melayu, menentang MU, Malayan Union. Kemudian kita tengok pula. Tadi kita dah tahu, kita dah belajar tentang bawa kes ke Mahkamah Tinggi England. Itu nombor pertama. Nombor dua, menghantar surat bantahan ke London. And then mengadakan Kongres Melayu menentang Malayan Union. Kemudian nombor empat kita tengok Permaisuri Perak memimpin gerakan menentang Malayan Union. What is Permaisuri? Kamu kena ingat Permaisuri ini ialah isteri kepada raja. Isteri kepada raja, isteri raja lah. So memimpin gerakan menentang Malayan Union. So, ahli parlimen British tiba, ahli parlimen British yang from London sudah tiba di Perak, sudah sampai. Itu tempat Sultan Iskandar Shah bersemayam. Iaitu perhimpunan besar-besaran di Padang Kota Diraja Kuala Kangsar menunjukkan raja dan rakyat bergabung untuk menentang Malayan Union. So, raja plus Permaisuri plus siapa lagi? Plus rakyat, plus rakyat menentang apa? Fight MU. Tak nak MU, fight MU, faham setakat ni? Permaisuri pun turun padang, join force Malayan Union, menentang Malayan Union. Kemudian kita tengok lagi, Tuanku Permaisuri Perak, Raja Perempuan Khael Song mengetuai barisan hadapan. Jadi pemimpin untuk menentang bersama-sama dengan wanita Perak. So Permaisuri, isteri raja ini bergabung dengan wanita di Perak untuk fight Malayan Union. Tak nak Malayan Union ditubuhkan ataupun berjaya di tanah Melayu. Tak nak. Kemudian perarakan ini bermaksud orang yang ramai-ramai yang membantah, berjalan di jalan raya. Tak nak Malayan Union, tak nak Malayan Union, tak nak Malayan Union. Itu yang dimaksudkan perarakan. Berjalan melintasi raja-raja Melayu. Ahli parlimen British, ahli parlimen British tengok, Mac Michael kata okey. Raja kata okey. Ya ke? Ahli parlimen dari London ni. Kenapa ni? So, mereka meneliti, tengok orang Melayu tak suka cara Mac Michael buat untuk mendapatkan persetujuan Malayan Union itu. Tak nak. So, ahli parlimen pemimpin Melayu berada di atas pentas. So, sangat dahsyat ni. Masyarakat di tanah Melayu rupanya tak nak Malayan Union. Tetapi Mac Michael kata, sebagai wakil British ni, Mac Michael kata, semua orang agree the Malayan Union plan. Terkejut ahli parlimen British yang tengok suasana yang betul-betul tidak setuju Malayan Union. Mereka sangat kagum. Kagum ni gembira lah, happy lah. Happy dengan rasa dihargai lah. Dengan semangat yang ditunjukkan oleh Tuanku Permaisuri Perak. Permaisuri Perak ni, raja isteri Sultan Perak turun padang menentang Malayan Union. It's a girl, tak nak Malayan Union sebagai pemimpin penentangan Malayan Union. So kita tengok pula, tadi Permaisuri dah turun. Kita tengok pula Malayan Union ini macam mana raja menentang. Memulaukan upacara pelantikan Gubernur Malayan Union. What is Gubernur Malayan Union? Gubernur ni bermaksud wakil orang putih lah. Wakil orang putih yang menjadi ketua untuk
untuk kontrol Malayan Union. So memulau ni bantah, tak nak kerjasama, tak nak memulau ialah tak nak kerjasama, tak memberi kerjasama dalam upacara pelantikan wakil orang putih sebagai ketua Malayan Union. Say no to orang putih, tak nak join Malayan Union. Sebab Malayan Union ini tak bagi kepentingan kepada masyarakat orang Melayu dan tanah Melayu. Raja-raja Melayu tidak memberi kerjasama dalam upacara pelantikan wakil gubernur ni, wakil orang putih yang menjadi ketua Malayan Union setelah berjumpa dengan Datuk On Jaafar di Hotel Station. Okey. So raja-raja Melayu ini dia pergi jumpa Datuk On Jaafar. Datuk On Jaafar ni pemimpin tempatan lah Dia kata kita tak nak setuju, tak nak sokong pelantikan ketua orang putih itu. Datuk On Jaafar mempersembahkan resolusi Kongres Melayu. Resolusi ini satu keputusan resolusi ini satu keputusan di mana memohon raja-raja Melayu supaya bersama-sama dengan rakyat memboikot memboikot itu bantah bantah bermaksud tidak setuju dengan pelantikan gubernur Malayan Union yang diketuai oleh orang putih. Okey. So ribuan orang Melayu berhimpun berhimpun is kumpul. Berhimpun is kumpul. Di mana? Di Hotel Station. Di Hotel Station. Melaungkan daulat tuanku, hidup Melayu. Daulat tuanku itu mengiktiraf raja sebagai pemimpin. Raja sebagai pemimpin politik, bukan orang putih. Daulat tuanku bermaksud raja sebagai pemimpin politik yang ada kuasa dalam pentadbiran. Tak nak orang Melayu. Hidup Melayu. Kena jaga orang Melayu, bukan orang putih. Raja-raja Melayu nekat nekat is terus maintain. Memulaukan tak setuju, tak bagi kerjasama upacara pelantikan gubernur Malayan Union diketuai oleh siapa? Sir Edward Jane. Sir Edward Jane ini dan mengadakan sidak khabar. So sidak khabar tu macam wartawan datang, apa pendapat anda tentang Malayan Union? So raja-raja Melayu, masyarakat Islam, masyarakat agama Islam dan Melayu ni tak bersetuju, kosong tak nak Malayan Union. So Sir Edward Jane ni tidaklah kesan dia tidak menjadi gubernur Malayan Union. So kesimpulannya kita kena mencontohi sikap pemimpin kita yang mempunyai semangat, sanggup berkorban untuk bangsa dan tanah air. Kalau mereka tak buat sedemikian, maka mungkin negara kita ini jadi negara orang putih. Kemudian mereka sedia mempertahankan kedaulatan. Tak nak orang putih datang ambil alih politik. Kedaulatan negara ialah mempertahankan kedaulatan ialah tak ada orang asing, tak ada orang asing yang jaga politik, tak nak. Walaupun menghadapi pelbagai halangan daripada pihak British. So, walau bagaimanapun, kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena taat setia kepada raja dan negara. Bekerjasama mematuhi rukun negara. Kena praktik dalam kehidupan supaya negara kita aman dan makmur. So, ini latihan kepada anda di sana. Siapa yang ada buku latihan, tolong siapkan muka surat 59. Hanya latihan 4.3 saja. Bincangkan reaksi raja-raja Melayu terhadap Malayan Union.
Yang ni ada dalam slide yang awal itu. Kamu tengok. Kalau tak silap saya ada 3 point. Kamu salin yang itu. Sultan di negeri mana yang membawa kes Malaya Union ke Mahkamah Tinggi England? Sultan mana yang bawa? Ada 3 sultan yang bawa kes bandahan Malaya Union ke Mahkamah Tinggi England. Tengok ada 3 makam. Bagaimana cara orang Melayu memulakan upacara pelantikan Gubernur Malayan Union? So bagaimana? So kamu cek balik, kamu cuba buat dulu. So slide cikgu tak bagi sebab slide memang sikit saja. Cari sendiri jawapan di dalam slide tersebut. Pada pendapat anda, mengapakah orang Melayu menentang Malayan Union? From your thinking, kenapa orang Melayu ini tak nak Malayan Union? Of course lah, yang pertama kedudukan Raja Melayu, kedudukan Raja Melayu. Ini yang pertama. Kamu hurailah tergugat kenapa orang Melayu tak ada hak keistimewaan. Hak keistimewaan. Orang Melayu tergugat. Lepas tu agama Islam terjejas ke, tergugat ke agama Islam ni. Sebab agama Kristian, British membawa agama Kristian. Kemudian kemungkinan besar orang putih menguasai pentadbiran. So orang Melayu tak ada tempat lah untuk jadi pemimpin rakyat. Itu ambil alih pentadbiran. Alright. So saya rasa kamu dah boleh menguasai lah topik ini. Sebab apa Raja-Raja Melayu, sebab apa Permaisuri Raja turun ke Padang menentang Malayan Union. So Sir Edward Jane gagal menjadi Gubernur Malayan Union. So sekian, terima kasih. Selamat menjalankan tugas sebagai murid di sana. Stay safe. Tunaikan kewajipan anda. Cikgu Ciu, guru sejarah, mengambil berat